Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita bertemu di PDPR, pelajaran tajwid untuk murid-murid darjah 5. Okey, cikgu harapkan murid-murid semua sihat dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Okey, dan cikgu harapkan kalian telah bersedia untuk mendengar penerangan cikgu. Okey, cikgu harap awak dah bersedia dengan kitab tajwid darjah 5 dan juga buku tulis. Okey, sebab di akhir penerangan nanti akan ada tugasan yang cikgu akan berikan pada awak, dan cikgu harapkan awak bersedia dengan kitab tajwid tersebut di muka surat 15 hingga 16. Okey, buka sekarang kitab muka surat 15 hingga 16. Okey, baiklah murid-murid, hari ini kita akan menyambung pelajaran tajwid, pelajaran yang kelima, iaitu mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil. Okey, dan kita tengok apakah pengertian mad wajib muttasil. Okey, kita tengok pengertian mad wajib muttasil. Okey, pengertian mad wajib muttasil ialah terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan ataupun dalam satu kalimah. Okey, mad wajib muttasil terjadi apabila mad asli. Okey, ingat tak lagi mad asli berapa hurufnya, murid-murid? Okey, ada 3 kan? Alif, waw dan ya. Okey, dia kata terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan atau satu kalimah. Okey, seterusnya kita tengok kadar panjang harkat bagi mad wajib muttasil. Okey, dia ada 2. Kita tengok yang pertama. Okey, kadar panjang harkat bagi mad wajib muttasil ialah yang pertama 4 ataupun 5 harkat ketika sambung ataupun disebut dengan wasol. Okey, 4 atau 5 harkat ketika sambung ataupun wasol. Maksudnya perkataan tersebut adalah di tengah-tengah kalimah ataupun di tengah-tengah perkataan, sebab dia kata 4 atau 5 harkat ketika sambung wasol. Okey, faham tak? Okey, nanti kita tengokkan contohnya. Okey, murid-murid, kita tengok contohnya. Huruf mad ada 3, iaitu alif, waw dan ya. Okey, tengok contoh perkataan bagi mad wajib muttasil yang berada dalam satu kalimah untuk harkat 4 ataupun 5 harkat. Okey, tengok contoh alif. Al-malaikah. Al-malaikah. Okey, awak nampak ada huruf alif kecil tu, kemudian ada baris panjang dan ada huruf hamzah. Okey, bertemu dengan huruf hamzah. Okey. Kemudian huruf waw. Ja'uka. Ja'uka. Okey, kemudian huruf ya. Si'at. Si'at. Okey, huruf alif, waw dan ya itu adalah huruf mad. Okey, bila ada tanda panjang di atas, kemudian ada huruf hamzah, dia bertemu dengan huruf hamzah. Okey, maka dia adalah mad wajib muttasil. Okey, nak kenal mad wajib muttasil yang 4-5 harkat, dia berada di tengah-tengah perkataan huruf madnya. Okey, al-malaikat itu satu kalimah, ja'uka satu kalimah ataupun satu perkataan, si'at adalah satu perkataan, iaitu mad wajib muttasil. Okey, ini yang dibaca wasol. Wasol tu maknanya bersambung selepas perkataan tersebut ada perkataan lain ataupun ayat lain, iaitu 4 ataupun 5 harkat. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita tengok mad
wajib mutasil yang kedua. Harkatnya. Bahagian harkatnya iaitu yang kedua, jika hamzah berada di akhir perkataan, maka dibaca dengan 4, 5 atau 6 harkat ketika berhenti. Jika hamzahnya berada di akhir perkataan ataupun di akhir kalimah, maka mad wajib mutasil tersebut dibaca dengan 4, 5 dan 6 harkat. Itu kalau dibaca, itu ketika dia wakaf. Yang pertama tadi, kalau dia di tengah-tengah kalimah ataupun dia bersambung, itu 4, 5 harkat saja. Kita nak baca 4 boleh, 5 pun boleh. Dan yang kedua ni, dia berada di akhir perkataan ataupun di akhir kalimah, iaitu ketika dia berhenti ataupun wakaf. Awak nak baca 4 boleh, 5 boleh dan 6 pun boleh. Kita tengok contoh-contohnya. Contoh-contohnya apabila dia di akhir kalimah. Tengok huruf madnya, huruf alif waw ya dan perkataannya. Tengok contoh bagi huruf alif. Yasha. Nampak tak huruf alifnya tu di ada tanda atasnya, ada tanda panjang, kemudian bertemu huruf hamzah, kemudian ada tanda XX tu adalah menunjukkan berhenti. Bila berhenti, itu berhenti, untuk berhenti. Yasha. Kita ambil 6 harkat. Yasha. Kemudian huruf waw, bisu. Kemudian untuk huruf ya, hatta tafi. Contoh bagi huruf alif, huruf waw, huruf ya. Di akhir kalimah. Untuk contoh mad wajib mutasil. Yang tanda X tu adalah tanda menunjukkan dia berhentilah. Dalam Quran ada nombor-nombornya kan. Ini untuk yang 4, kita boleh baca 4, 5 ataupun 6 harkat. Dia di akhir kalimah, iaitu ketika wakaf. Tapi kalau baca 4 ataupun 5, dia berada di tengah-tengah kalimah, iaitu kita boleh sambung ataupun selepas kalimah yang kita baca tu ada kalimah yang lain, itu 4 ataupun 5 harkat. Kita tengok info yang tepi tu. Awak tengok. Dalam Al-Quran Resam Osmani, huruf mad diberi tanda panjang tu, yang dalam kurungan tu, di atasnya bagi menunjukkan hukum mad melebihi 2 harkat. Kalau dia sekadar mad asli, dia tak akan ada tanda panjang tu. Tapi kalau dia lebih daripada 2 harkat, 4, 5 dan 6, maka dia akan letakkan tanda panjang tu. Ingat, bila ada tanda panjang tu, mungkin awak boleh baca 4 ataupun 5 ataupun 6 harkat. Baiklah murid-murid, kita tengok pengertiannya. Kita ulang balik. Pengertian mad wajib mutasil ialah ia terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan ataupun kalimah. Kemudian kadar harkatnya ada 2. Kadar panjang harkat mad wajib mutasil yang pertama 4 ataupun 5 harkat ketika sambung ataupun mewasalkan bacaan. Meneruskan bacaan. Dan kemudian yang kedua adalah bagi kadar panjang harkat wajib mutasil yang kedua, jika hamzah berada di akhir perkataan, maka dibaca dengan 4 ataupun 5 ataupun 6 harkat ketika berhenti ataupun wakaf. Rasanya itu sahaja penerangan cikgu untuk kali ini. Dan macam biasa ada tugasan untuk awak. Nanti cikgu akan nampilkan di bawah nanti. Tapi ni cikgu terangkan dulu ni tugasan apa. Yang pertama, awak tengok dan baca surah Al-Infitor ayat 1 hingga 19. Tengok, baca satu-satu, tengok kan apa yang cikgu nak. Cari hukum tajwid bagi mad asli dan juga mad wajib mutasil. Tugasannya cari hukum tajwid
mad asli dan mad wajib muttasil. Okey, macam biasa, buat di buku tulis, kemudian dah siap boleh hantar pada cikgu. Okey, rasanya cukup setakat ini saja untuk kali ni. Okey, apa pun jalankan tugasan yang diberikan dengan amanah. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.